Assalamualaikum. Emosi yang saya pilih ialah emosi shy atau dipanggil sebagai pemalu. Saya akan menerangkan 3 benda, iaitu definisi pemalu, sebab kanak-kanak menjadi malu dan juga cara mengatasi sifat malu. Yang pertama, definisi pemalu. Malu merupakan perasaan negatif yang timbul dalam diri seseorang. Secara umumnya, malu tersebut merupakan perasaan rendah diri terhadap kekurangan diri sendiri ataupun kurang berasa keyakinan diri. Yang kedua pula ialah sebab kanak-kanak menjadi seorang yang pemalu. Antaranya ialah kanak-kanak akan berasa segan silu apabila mereka melakukan aktiviti yang tidak biasa mereka lakukan. Sebagai contoh, melakukan penerangan di hadapan kelas ataupun bercakap dengan cikgu ataupun bertanya dengan cikgu. Selain itu, kanak-kanak juga akan berasa segan silu atau malu untuk bertutur dengan orang yang mereka tidak dikenali atau baru berjumpa. Sebagai contoh, pada awal permulaan sekolah. Akhir sekali, cara mengatasi sifat malu yang ada pada diri kanak-kanak antaranya ialah guru perlulah sering melakukan aktiviti dalam berkumpulan supaya mereka akan sering berkomunikasi dengan rakan-rakan sebaya. Yang kedua pula ialah ibu bapa dan juga guru perlulah sering berkomunikasi dengan anak mereka, sebagai contoh bertanya tentang khabar ataupun bertanya tentang kegiatan harian mereka. Akhir sekali, guru dan ibu bapa juga perlulah meletakkan sifat empati dalam diri mereka. Sebagai contoh, ibu bapa dan guru perlulah memahami keadaan anak mereka dan tidak perlu meletakkan harapan yang tinggi terhadap mereka. Saya Nur Aziza binti Ramli. Saya memilih emosi cheerful atau ceria. Definisi untuk emosi ceria ialah keadaan emosi yang menyenangkan seperti perasaan puas, gembira dan bahagia. Emosi ini dapat dilihat dalam 3 cara. Antaranya ialah yang pertama, ekspresi wajah yang tersenyum, nada suara ceria yang menyenangkan, bahasa tubuh yang terlihat bersemangat. Antara sebab yang menjadikan kanak-kanak ceria ialah kanak-kanak dapat menyesuaikan dengan persekitaran yang baru, berjumpa dengan kawan-kawan di sekolah, mendapat hadiah dan pujian daripada guru. Antara cara untuk mengekalkan emosi positif kanak-kanak yang ceria ialah guru perlulah sentiasa memberi pujian kepada kanak-kanak di dalam kelas. Hal ini kerana pujian tersebut dapat menjadikan mood kanak-kanak ceria sepanjang hari. Sakit merupakan satu keadaan buruk yang berlaku pada badan, jiwa ataupun fikiran. Ianya boleh berlaku kepada orang dewasa maupun kanak-kanak. Sebab-sebab boleh berlakunya sakit ini kepada kanak-kanak adalah kerana kekurangan zat makanan ataupun berlakunya kecederaan kecil ataupun kecederaan besar. Cara-cara untuk mengatasi perasaan sakit ini adalah ibu bapa perlulah menjaga pemakanan kanak-kanak. Contohnya seperti memberi kanak-kanak makan mengikut piramid makanan. Yang kedua, ibu bapa ataupun guru perlulah sentiasa memerhati kanak-kanak supaya tidak berlakunya kecederaan yang ringan ataupun kecederaan yang berat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Wan Husna Fahani binti Wahmid. Boleh panggil saya Hani. Nombor matrik saya 200400041. Okey, emosi yang saya pilih adalah frighten, iaitu menakutkan. Frighten atau yang dikenali sebagai menakutkan adalah satu jenis emosi manusia yang paling dasar dan kuat yang menyebabkan seseorang berasa takut akan sesuatu perkara. Sebagai contohnya, seseorang yang takut akan ketinggian. Cara untuk mengatasinya adalah dengan mengalihkan perhatian dan juga cuba mengajar seseorang itu mengawal ketakutannya. Assalamualaikum. Seterusnya emosi yang saya pilih ialah
emosi berjaya. Saya akan menerangkan tentang definisi berjaya, sebab-sebab kanak-kanak berjaya dan cara mengekalkan emosi tersebut. Okey, definisi berjaya ialah mencapai kemenangan dalam peperangan ataupun pertandingan. Ia juga merujuk kepada kejayaan atau berasa bangga kerana mencapai pencapaian tersebut. Okay. Seterusnya, sebab kanak-kanak menjadi berjaya ialah kanak-kanak tidak mempunyai rasa takut untuk gagal dan juga kanak-kanak mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi. Contohnya, mereka sentiasa ingin tahu apa yang berlaku sekiranya mereka lakukan sesuatu perkara tersebut. Okey, bagi cara untuk mengekalkan emosi tersebut ialah kita hendaklah mengadakan aktiviti dengan kanak-kanak. Contohnya, mengadakan aktiviti membaca, mengira ataupun mengajar kanak-kanak dalam mengurus masa. Okey, saya mendapat emosi cemburu. Okey, apa itu cemburu? Cemburu itu adalah emosi iri hati. Dia sebenarnya banyak lagi, tapi dia mau kepada iri hati bagi kanak-kanak ni ialah iri hati, sebab iri hati kanak-kanak ni dia lain. Dia tidak boleh melihat kawan mereka lebih kepada dia. Dan dia tak boleh melihat orang sekeliling dia lebih daripada dia. Apa yang orang ada, dia pun nak ada. Contohnya seperti ini. Auni. Mak saya kan ada belikan bedak baru. Bedak baru dia wangi. Mak saya cakap kalau saya pakai saya boleh jadi putih macam cikgu. Ya ke? Tak apa, saya pun ada kat rumah. Lagi wangi daripada awak punya. Mak saya cakap kalau saya pakai saya lagi wangi daripada bedak awak, lagi cantik daripada awak. Betul. Bedak dia wangi. Tahu saya pakai. Nampak? Putih. Putih wangi. Mak saya cakap tak ada jual kat mana-mana. Dekat situ je ada. Jadi kalau awak nak, saya je ada. Yang semua tak ada sebab dia tinggal satu, mak saya cakap. Tak apa. Saya suruh mak saya cari lagi wangi daripada awak. Biar saya seorang je ada. Okay, cara mengatasi masalah tersebut, emosi cemburu kepada kanak-kanak ni ialah kita mengajarkan mereka untuk menghargai diri mereka. Dan kita perlu memberitahu mereka kalau kita membeli ini, bedak ni, kita dapat apa. Apa kebaikan dan keburukannya. Dan lagi, apabila kita beritahu mereka yang bedak ni dah ada dekat rumah. Boleh bawa sendiri. Pada masa yang sama, kita memberi semangat kepada kanak-kanak untuk lebih berusaha lagi jika ada kawan mereka mendapat markah yang lagi tinggi daripada mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ain Syamimi binti Muhammad Izam, nombor matriks 20050014. Saya ingin menerangkan tentang emosi kanak-kanak iaitu tekanan. Tekanan emosi atau stres merupakan sesuatu yang memang tidak asing lagi bagi orang yang kerap menghadapi masalah. Kanak-kanak bertindak balas dengan cara yang berbeza terhadap tekanan. Sesetengah kanak-kanak jatuh sakit, sesetengahnya mungkin berputus asa, gemetar dan ada juga yang marah-marah dan meminta perhatian. Sebab-sebab berlakunya tekanan dalam kanak-kanak. Yang pertama, perubahan besar dalam rutin harian. Kebiasaannya, emosi kanak-kanak akan terganggu apabila berlaku perubahan dalam rutin seharian mereka. Contohnya seperti perubahan ahli keluarga yang baru. Contohnya, seringkali kita melihat anak kecil yang bakal mendapat adik baru akan mula buat perangai seperti terlebih manja atau lekas meragam. Selain itu, anak-anak juga mudah mengalami tekanan. Sebab yang kedua, isu rumah tangga. Ibu bapa seharusnya menjaga adab dan percakapan ketika berada di dalam rumah. Sebarang pertengkaran atau pergaduhan di antara suami isteri diri dengan persekitaran. Kanak-kanak bertindak balas dengan cara yang berbeza terhadap tekanan. Sesetengah kanak-kanak jatuh sakit,
Sesetengahnya mungkin berputus asa, gemetar dan ada juga yang marah-marah dan meminta perhatian. Dalam sesetengah sebab yang keempat dan yang terakhir, kanak-kanak mencari perhatian. Kebanyakan ibu bapa hari ini mengabaikan anak-anak tanpa disedari. Ekoran jadual kerja yang terlalu padat dan sibuk, ibu bapa tidak mampu untuk meluangkan masa yang berkualiti dengan anak-anak. Setiap kali pulang ke rumah, ibu bapa tidak mengutamakan anak-anak. Setiap kali pulang ke rumah, ibu bapa lebih mengutamakan masa untuk diri sendiri berbanding anak-anak. Oleh itu, ibu bapa harus belajar untuk meluangkan masa dengan anak-anak walaupun hanya sejam sehari. Pastikan waktu tersebut anak-anak akan berasa kehadiran anda secara fizikal dan emosi. Dengan itu, hubungan bersama dengan Emosi yang anak saya lebih pilih akrab. ialah shock ataupun dalam bahasa mudahnya kita panggil sebagai terperanjat, terkejut ataupun tersentak. Sebab terjadinya perasaan syok ini adalah kerana mungkin dalam keadaan yang tidak bersedia ataupun cemas. Cara untuk mengatasi perasaan syok ini adalah saya mengambil contoh bayi yang dalam keadaan tidur mudah terjaga disebabkan terkejut daripada bunyi-bunyi yang datang daripada televisyen ataupun radio. Jadi kita harus jauhi bayi daripada bunyi-bunyi daripada televisyen ataupun radio bagi mengelakkan bayi ini terkejut semasa tidur. Emosi yang saya pilih ialah kedekut. Definisi bagi kedekut ialah merupakan satu sifat bagi seseorang yang tidak mahu mengongsikan apa-apa sahaja yang dimilikinya kepada orang lain. Sebab-sebab munculnya sifat kedekut ialah yang pertama bahawa mereka menganggapkan bahawa setiap barang yang mereka miliki adalah mutlak dan tidak boleh dikongsi oleh mana-mana pihak. Yang kedua, seseorang individu itu mungkin belum bersedia atau belum memahami lagi konsep tentang perkongsian dalam kehidupan seharian mereka. Cara mengatasi masalah ini ialah ibu bapa boleh menunjukkan contoh yang baik dalam konsep perkongsian di hadapan anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa berkongsi juadah makanan sesama jiran tetangga. Di samping itu, ibu bapa juga boleh menetapkan masa untuk anak-anak mereka bermain atau menggunakan sesuatu barang dan kemudian diberikan kepada kanak-kanak yang lain untuk menggunakan barang tersebut.